dan selebriti. Dan saya mendoakan untuk kita semua, maksud saya sendirilah, untuk sama-sama kita istighfar, insya-Allah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah menunjukkan kita di syurga Firdaus, insya-Allah. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kita berjumpa di Pulau Riham, Damas. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ini, insya-Allah. Sebelum saya terlupa, ada 3 jenis 10 yang disebutkan oleh Rasulullah yang hebat. Yang pertama 10 terakhir Ramadan, 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah itu 10 awal, dan 10 awal Muharram. 10 ini Nabi membanyakkan ibadat di dalamnya. 10 ini 10 Nabi membanyakkan ibadat di dalamnya. Sekarang kita berada di 10 awal Muharram. Dan ada satu puasa sunat Ashura dan Tasu'a. Puasa sunat 9 dan 10 Muharram yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya rasa 9 dan 10 itu jatuh pada hari Khamis dan Jumaat. Rasanya Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat kita azam untuk berpuasa, insya-Allah. Khamis dan Jumaat 9 dan 10 Muharram. Selepas puasa Ramadan, puasa sunat yang paling afdal yang adalah puasa Arafah dan juga puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Di luar ini sakit dan kiri dalam puasa sunat. Sama macam solat dulu kita pernah sebut, kalau solat fardu, selepas solat fardu antara raja dan permaisuri solat sunat ialah yang detail kan, solat subuh, solat sunat subuh. Maka buat insya-Allah. Semoga Allah beri hidayah yang berterusan kepada kita buat amal-amal soleh. Dan hari ini saya bawa buku. Ini buku kedua saya. Buku pertama berkaitan dengan Sayyidina Umar. Tuan baca tentang Sayyidina Umar yang bukan itu cerita Sayyidina Umar lah. Ranking kedua umat Rasulullah ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umat Rasulullah ada berapa belas bilion, Sayyidina Umar nombor 2. Sayyidina Abu Bakar lebih hebat, tapi Sayyidina Umar ni dia ada juga satu-satunya hadis yang Nabi sebut, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Nabi itu adalah Umar. Kalau orang. Kemudian kedua yang saya tanam ini adalah 3 tiang utama agama. Tajuk itu macam boring kan? Dia tak boleh tajuk ni. 3 tiang agama Islam, bukan rukun Islam dan bukan rukun iman yang 3 tiang itu adalah Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu rukun Islam lah. Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman, ihsan itu tasawuf ataupun akhlak ataupun zuhud. Jadi kitab ni kita nak baca dan kita nak faham. Kita nak baca buku ni, kita
akan boleh balik hurai kepada ahli keluarga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ni tak dijual di luar juga, tidak dijual. Okey, kita boleh tengok muka surat. Kedua tu saya sebutkan tentang 3 benda, iaitu fiqh, akidah, tasawuf ataupun akhlak. Fiqh, akidah, tasawuf. Okeylah, cukupnya tu je untuk muka surat 1. Tuan-tuan dengar dari muka surat 1. Kemudian daripada muka surat 2, tengok ada satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada ayat itu surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun di Arafah pada hari Jumaat. Turun di Arafah. Kata Sayyidina Umar, aku tahu di mana ayat itu diturunkan. Ayat ini untuk malam ini kita semua bakal tahu. Saya belajar tuan semua menandakan bahawa pada hari ini, maksudnya aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu selesai. Apa yang Allah nak terangkan kepada Nabi Muhammad telah pun selesai, habis. Berapa tahun diturunkan wahyu? 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Menjadi Rasul umur 40, campur 23, wafat 63. Tempoh wahyu turun mengajar iman, Islam, ihsan selama 23 tahun. Nabi buat haji sekali je seumur hidup. Ketika itu turun ayatnya, muka surat 2. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu saya baca sendiri tu. Allah berfirman pada hari itu, turunkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, hari ini aku tu Allah. Lepas itu kita baca surah ni, ayat itu tentang ini ayat yang turun menandakan bahawa Islam ini telah pun sempurna. Nabi telah menerima wahyu 23 tahun itu secara 100%. Dengan sebab itu, lepas Rasulullah tidak ada lagi Nabi. Penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah dia menangis. Sebab dia tahu bahawa ajal Rasulullah telah pun dekat. Dan memang haji dilakukan oleh Rasulullah pada tahun Nabi wafat. Selepas itu, beberapa bulan lepas itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian senang pun Alim, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi wafat Rabiul Awal. Itu cerita tu. Nabi buat haji Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, Nabi balik. Muharram, Safar, Nabi mula sakit sallallahu alaihi wasallam. Safar, Nabi mula sakit. Rasulullah mula sakit, mula terlantar, tak boleh nak diri Nabi jatuh, diri Nabi rubah, Nabi dipapah. Safar, akhir Safar sallallahu alaihi wasallam. Sampailah 12 Rabiul Awal, Nabi meninggal. 12 Rabiul Awal sama dengan 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak amalan ni begitu. Rasulullah menaik haji dan itu adalah tahun akhir kehidupan Rasulullah. Itulah haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Itu nama Hajjatul Wada' yang kita baca dekat poster motor. Haji yang selamat tinggal, haji yang terakhir. Ketika itu Nabi berkhutbah di hadapan lebih kurang 100,000
orang sahabat. Tanpa ni kita pakai 100,000 nak cakap macam mana tu? 100,000 orang sahabat, 100,000 orang Islam. Daripada situlah para ulama mengambil angka berapakah bilangan sahabat yang ada. No? Nabi duduk di Madinah, bilangan sahabat tidak sampai 100,000. Berapa yang pergi umrah? Satu hari kita pergi umrah bersama, insyaAllah. Doakan. Boleh naik rezeki berapa? Tak ada lah kaya aku, tak ada. Sikit-sikit lah. Boleh minum kaya. Bawa aja. Satu kereta tu. Boleh? Oh, bukan bawa. Okey. Nanti kita pergi umrah insyaAllah sekali. Di Madinah situ ada ratusan tempat lah. Di mana Nabi ni seronok lah. Dalam masjid saja 2 jam lah kalau kita pusing masjid. Tempat ni di mana ada telaga ni, di mana banyaklah telaga banyak dalam masjid tu. Jadi dia sahabat. Jadi apabila Nabi isytihar nak buat haji, sahabat orang Islam daripada Madinah, Mekah, daripada Mesir, daripada pakat berhimpun bergabung dengan Rasulullah, itu yang jadi angka ramai. Maka Nabi punya kumpulan haji itu banyak. Setakat ini saya kira tak ada lagi travel yang bawa 100,000 orang pergi berhaji. Rasulullah tidak boleh ditandingi, tak dapat ditandingi. Grup haji yang Nabi bawa itu begitulah banyaknya, 100,000. Dan jumlah korban yang Rasulullah buat adalah 100 ekor unta. Tak ada orang mesyawat, satu mesyawat. Nabi sembelih sendiri 63 ekor dengan tangannya. Kemudian dihabiskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan haji ada sembelih, Nabi sembelih pada tahun itu 100 ekor unta. Banyak tau harta Rasulullah ni. Banyak, tetapi Nabi tak simpan. Tidak ada harta yang disimpankan seharian dalam rumah Nabi. Ini yang sangat luar biasa Rasulullah. Dan bila Nabi bagi, Allah menggantikan dengan begitu banyak 100 ekor unta. Hari ini unta dekat 10 ribu. 100 masuk 1 juta. Siapa dia yang buat korban 1 juta ni? Masya Allah kadang-kadang confirm kadang-kadang kita sekali saya. Siapa yang buat korban 1 juta ni? Rasulullah. Berani Rasulullah buat? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berucap di hadapan 100,000 orang. Itu yang ada ucapan Nabi dalam hadis orang. Kemudian selesai. Bawa sekali garis. Dengan itu kita faham bahawa agama ini telah sempurna. Kosong 2 bawa sekali. Dan kosong 3. Selepas Nabi SAW melafazkan ayat 3 surah Al-Ma'idah itu, persoalannya, bagaimana kita boleh menyimpulkan keseluruhan agama? Maka hal ini dapat dijawab berdasarkan kisah berikut. Kisah berikut ni saya rasa ramai yang pernah baca, iaitu pada satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Datang seorang lelaki berpakaian serba putih, semua putih, rambut amat hitam. Amat hitam itu sebab dalam hadis itu disebut hitam. Hadis ini disebut hadis Jibril. Google tak boleh tulis hadis Jibril, dia akan keluarlah bahasa Arab dengan yang terjemahan. Kalau orang selalu datang kuliah, dia mesti pernah dengar hadis ini. Lelaki ini datang, tidak dikenali, pakaian sangat putih, bersih, rambut amat hitam. Pakaian putih bersih itu menunjukkan dia datang dari kawasan berdekatan. Walau bagaimanapun tak ada sahabat yang kenal Madinah. Bila satu orang luar datang,
Orang semua tak kenal dan pakaian dia mesti berhabuk. Sebab dia tak ada RR, dia tak ada kereta, dia tak ada bas, dia tak ada flight. Paling canggih unta, paling mahal. Dia datang atas bulan. Bila ada lelaki ni datang, bersih, rambut dia bersih, hitam syadid usawadi sya'ri, asal Arab sebut, hadis tu sebut sangat hitam rambutnya, kemudian pakaiannya sangat putih. Yang pelik, kata para sahabat, tidak seorang pun di kalangan kami yang kenal lelaki. Sepatutnya bila jubah dia bersih, rambut dia hitam macam baru mandi dan baru diminyakkan, dia adalah orang Madinah. Tetapi kata para sahabat, la ya'rifu minna ahadun, tak ada seorang pun di kalangan kami kenal orang ini. Semua berkata, sahabat macam ni lah, sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kata lelaki. Kemudian tanpa banyak bicara, dia terus berjalan ke arah Rasulullah, datang ke hadapan baginda, mendekatkan diri dengan Rasulullah. Datang masuk, duduk depan Nabi, duduk depan Nabi. Nabi pun tak duduk atas ni, Nabi pun di bawah sallallahu alaihi wasallam. Datang duduk papan, berlaga duduknya dengan duduk Rasulullah. Kemudian dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, iman itu apa? Masya Allah. Kemudian Nabi menjawab, iman yang disebut rukun iman, ialah 3 yang. Kemudian bila Nabi jawab sampai hadis, dia pun sebut sadaqta, jawapan kamu benar, dan kamu benar. Kata Sayyidina Umar, pelik, dia tanya, dia kata ya. Kemudian lelaki itu kata, Islam itu apa wahai Muhammad? Islam, Nabi pun sebut Islam ini kamu ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam Nabi jawab satu-satu. Dia pun beritahu, wahai Muhammad, sadaqta, jawapan kamu betul wahai Muhammad. Sampai kira siapa lagi kan dia Madinah tu, dia perkampungan asal tu di situ lah. Padan yang ada nombor tu, padan dia dua kan, nombor 70, 18 sampai berapa tu kan, padan tu kan berapa. Itu perkampungan asal para sahabat. Nombor-nombor tu pun sebahagian yang ada di sini. Nantilah waktu jumpa nanti insyaAllah. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ihsan itu apa? Nabi pun sebut, ihsan itu an-ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni ialah kamu sembah Allah seolah-olah Allah melihat. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi betul betul jawapan kamu ihsan. Kemudian dia tanya tentang kiamat. Bila kiamat? Nabi kata, aku tak tahu kiamat, aku tak tahu bila kiamat. Kemudian lelaki itu tanya, apa tanda kiamat? Nabi pun sebut tanda kiamat satu-satu. Sikit je, tak semua. 1, 2, 3. Kemudian lelaki itu bangun, dia pun pergi. Bila dia pergi, Nabi pun tanya, kenal tak siapa lelaki itu? Semua kata tak kenal. Nabi pun beritahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril, dia datang untuk mengajar urusan agama kalian. Jibril datang dan sahabat tak kenal. Sebab tu hati-hati zaman hari ini, ramai yang kawan dengan malaikat, kawan dengan roh, macam Islam,
saja tahu tak siapa tu. Nabi kata itulah Jibril. Jadi Sayyidina Jibril boleh, semua malaikat boleh berupa dengan rupa manusia. Kalau malaikat tu berupa dengan manusia, boleh tak dia main dan sepak berkawan dengan kita? Cari pula. Jangan cari sa'i syaitan dan jin. Zaman hari ini cukup banyak. Jadi dia akan mengaku hati Jibril, hati Israel, malaikat karena dia lah. Hati-hati. Jangan cari. Ada rezeki ada. Antara yang berkawan dengan malaikat Nabi Idris AS. Kemudian selesai. Kita tengok seterusnya. Ihsan adalah 04 bawah sekali. Ihsan adalah engkau mengabdikan dirimu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya Allah, maka hadirkan dalam hati bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Ilmu apa tu? Ilmu tasawuf. Di situlah dikeluarkan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Yang itu kata kau benar. Kau benar. Kemudian berkat kedua sebelum akhir surat 5 dapat disimpulkan bahawa yang dimaksudkan sebagai agama itu terdapat 3 tiang utama, iaitu Islam, iman, ihsan. Daripada hadis itulah besar hadis itu kan, besar hadis itu. Daripada situlah ada 3 tiang utama: Islam, iman, ihsan. 5 rukun Islam, 6 rukun iman dan rukun ihsan ini diajarkan oleh para ulama sejak turun-temurun. Lama dah, 1400 tahun disebarkan oleh para ulama. Kemudian tengok peringkat bawah sekali muka surat 5. 5 rukun Islam diajarkan melalui ilmu fiqh. 5 rukun Islam. Kita ingat balik. Ucap, solat, puasa, zakat, haji. Fiqh dah tu. Fiqh. Nabi ajar tak semua ni? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Semua ni Rasulullah ajar. Semua ni Nabi ajar fiqh. Kemudian Nabi ajar kepada sahabat. Kemudian sahabat ajar kepada tabi'in. Tabi'in ni ajar kepada tabi'in. Lama-kelamaan jadi mazhab. Jadi mazhab. Mazhab ni bila muncul? Mazhab ni muncul awal. Contohnya kita ada 4 mazhab kalau fiqh. Ni nampak tuan-tuan akan nampak dia punya perjalanan dia tu. Untuk fiqh, rukun Islam tadi ada 4 mazhab. Kenapa 4 Ustaz? Sebab mazhab lain yang dasir, pupus. Mazhab lain dia pupus. Maksudnya banyak lagi dalam mazhab lain, ada berpuluh-puluh mazhab lain. Mazhab ni apa? Mazhab ni adalah ulama mujtahid. Mereka mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai tak ulama mujtahid ni? Ramai. Kenapa tinggal 4 je mazhab? Sebab 4 itu saja yang dibukukan oleh murid-murid mereka yang ramai. 4 mazhab fiqh. Syafi'i. Saya sebut Hanafi, Maliki. Yang paling senior Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab kekal sampai hari ini. Bila Ustaz? Sejak 1200 tahun yang lalu. Hari ini 1445. 1445. Mazhab Syafi'i muncul lebih kurang tahun 200 Hijrah. 200 Hijrah, sekarang 1400. Lama. Lebih kurang 1200 tahun itu. Mazhab ni lama. Adakah mereka yang membukukan mazhab ini, yang penyusun mazhab ini orang-orang di kalangan salafus saleh? Jawapannya ya.
Maksudnya mereka ni daripada kalangan umat yang dipuji oleh Rasulullah. Ya, 3 urut terawal dinamakan salafus soleh. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, 300 tahun yang pertama. Dan Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Maksudnya dia ulama salaf. Dia ulama salaf. Solatnya cara Rasulullah, puasanya cara Rasulullah, hajinya cara Rasulullah, zakatnya cara Rasulullah. Semua ibadat untuk Islam ni Al-Imam Syafi'i belajar daripada gurunya, gurunya daripada tabi'in, tabi'in daripada sahabat, sahabat daripada Rasulullah. Solat, kita solat tu. Solat itu Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata tangan begini, kemudian letak di sini, atas pada pusat, bawah pada dada. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian tangan di sini, kemudian tengok kepada tempat sujud, kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca. Kesemua gerak-geri solat itu bermula daripada wudu, berdiri sampai bagi salam, kesemuanya ada hadis. Kesemua ada hadis. Kenapa tak ajak di masjid? Sebab mempelajari hadis dan hadis ini bukan tempatnya di masjid-masjid bersama dengan orang awam. Tempat dia di pondok, di universiti kami belajar. Kenapa Nabi melihat tempat sujud ketika rukuk? Di mana Nabi melihat ketika tahiyat? Kenapa Nabi melihat jarinya? Adakah Nabi buat turun jari atau Nabi pusing? Kenapa subuh Nabi kunut? Kesemua itu ada dalam kitab-kitab yang sepanjang ini, seperti Al-Majmu', seperti Mughni, di Qudamah. Kau nak menawar tak panjang ni? Saya pun tak baca. Memang jujurlah. Banyak-banyak. Semua dalil-dalil ada dalam kitab tersebut. Adakah empat ini yang terbaik yang mengajarkan kepada kita rukun Islam, ibadat kita hari ini? Jawapannya ya. Empat inilah yang terbaik dan empat inilah yang dikekalkan oleh Allah ribu tahun. Ribu tahun daripada tahun Muhammad sampai hari ini masih ada mazhab yang berdalil ini. Sebab tu tuan-tuan jangan terkeliru, terpedaya. Bila orang kata tak ada mazhab pun, kita terus kepada Quran dan hadis. Masing-masing boleh belajar, boleh tengok Quran, boleh tengok hadis, tengok terjemahan. Kita ada akal, disebut macam tu. Boleh tak untuk belajar sendiri dan faham sendiri? Tak boleh. Tak boleh belajar dan faham sendiri kerana jumlah ayat Quran yang begitu banyak dan mendalam, jumlah hadis yang begitu banyak dan mendalam yang tidak dapat difahami oleh orang-orang biasa, oleh orang awam. Ada hadis siapa yang sentuh wanita batal wudu. Ada hadis siapa yang sentuh wanita tidak batal wudu. Ada hadis menyentuh kemaluan batal wudu, ada hadis menyentuh kemaluan tidak batal wudu. La innama huwa bid'atun minka. Hadis tidak batal. Ada hadis yang menyebut bahawa batal, bahaskan. Disebabkan bilangan hadis yang ratus ribu mencecah juta ini terlalu banyak, maka orang awam tak dapat nak gali hukum. Maka ulama-ulama mujtahid yang menghafal ratusan ribu ini, dia dah pusing ke semua hadis ni hampir. Ulama-ulama mujtahid ini dia dah pusing hampir semua hadis ni, baru dia keluarkan hukum. Baru dia keluarkan hukum. Maka mazhab itu dalil itu mazhab. Dan masuk betul tu. Nanti tak apa. Muring lah malam ni orang cerita je muring tu. Inilah kita dalam kehidupan kita seharian. Rukun Islam kita boleh nampak
Kita boleh nampak dia punya tatawur dia, perkembangan dia satu, macam mana pada zaman Nabi ini satu. Kemudian muka surat 5 dengan bawah tu, 5 rukun Islam diajarkan melalui ilmu fiqh. Terdapat 4 mazhab muktabar yang memperincikan pembahasan ilmu fiqh, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi pengasas dia Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Mazhab Maliki pengasas dia Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i pengasas dia Imam Muhammad ibn Idris. Mazhab Hambali pengasas dia Imam Ahmad ibn Hanbal. Hambali bukan nama orang, adalah nisbah, nisbah. Jadi tuan tahulah, oh dia tuan-tuan kepada mazhab masing-masing. Keempat ini sangat hebat. Akhlak mereka, ibadat mereka, ilmu mereka. Akhlak hebat, ibadat hebat, ilmu hebat. Empat orang. Sebut sahaja bacaan khatam Quran Imam Syafi'i dalam Ramadan sebanyak 60 kali, dan Imam Abu Hanifah 61 kali. Dan lain-lain lagi lah kesebutan empat orang. Jadi imam mazhab kita orang hebat kan, bukan seperti orang-orang biasa. Kita sangat hebat. Manakala 6 rukun iman pula diajarkan oleh para ulama dalam ilmu akidah. 6 rukun iman pula yang ulama ajar dalam ilmu akidah ataupun dibagi ilmu apa dia? Akidah kan? Tauhid. Ada orang sebut tauhid, ada orang sebut akidah. Okey, ilmu akidah pula. Ilmu akidah pun sama. Yang menyusun ilmu akidah ini pun 1000 tahun yang lalu lebih. 1000 lebih tahun yang lalu. Mereka juga ulama salaf. Siapa? Jadi ulama ini terdapat 2 manhaj akidah yang selamat, iaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang ini mazhab majoriti umat Islam. No? Ada satu lagi mazhab Asariyah. Mazhab Asariyah. Mazhab Asariyah ataupun Ahlul Hadis. Mazhab akidah Ahlul Hadis. No? Maksudnya bukanlah 2 ni saja yang betul. Bukan. Kita jangan dengar orang lain selain Asy'ariyah Maturidiyah terus sesat. Bukan. Jangan terus kata sesat. Jangan terus kata keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab selain Asy'ariyah Maturidiyah ada juga mazhab akidah Asari ataupun Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Dia Asy'ariyah Maturidiyah ni siapa? Yang ni adalah mazhab akidah hampir 90% umat Islam di seluruh dunia. Ramai di kalangan kita yang tak perasan kita di Malaysia ni mazhab akidah kita Asy'ariyah. Malam ni kakak-kakak tahu lah mazhab akidah kita Asy'ariyah. Ramai di kalangan kita tahu mazhab fiqh kita mazhab Syafi'i. Tetapi ramai di kalangan kita tidak tahu mazhab akidah kita mazhab Asy'ariyah. Orang kata awak akidah tak guna mazhab apa namanya Imam Syafi'i kok. Kenapa tak guna mazhab mereka? Jawapannya, kenapa dalam akidah tak guna akidah Imam Syafi'i? Kenapa guna mazhab imam lain pula? Jawapannya ialah setiap imam ada kelebihan ilmu masing-masing. Ini pakar ni, ini pakar ni, yang ni pakar ni. Kita baca Quran, mazhab apa? Kalau lelaki dah jadi imam lah. Kita di Malaysia ni, Quran kita bacaan siapa? Bacaan Imam Hafiz An-Asim. Bacaan Imam Hafiz An-Asim. Jarang jumpa orang baca Fatihah ayat ke-7 dengan satu kali, dengan satu tadi tak berhenti macam yang Syekh Abdul Karim baca tadi. Itu bacaan yang paling tepat. Hafiz An-Asim lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu kan. Dia kalau berhenti yang tu lepas. Jadi Hafiz bukan An-Asim sekarang. Berhenti sebenarnya
Jawab. Jadi kita Quran itu tadi syarh Hafuz An-Nasir. Ada lagi bacaan Imam Qalun, ada bacaan Imam Warash, ada bacaan Imam Hamzah, ada bacaan Imam Kisari. Banyak lagi ni yang wadduha, wadduha, wadduha dan apa namanya? Syekh Bukari baca ni. Tak yang maksudnya khususi ikhtisas bahagian ni Hafuz An-Nasir. Kan nak suruh salah faham pendengar kat sikit bacaan Hamzah ke banyak tak? Orang ke ada kan? Baca yang lain sikit. Oh, dia orang bagi mic lah. Baca sikit. Yang mana-mana lah bacaan yang bukan hafuz. Yang bukan hafuz. Warash itu tak apa bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak adalah hebat sangat tentang qiraat ni, tapi sikit-sikit lah insyaAllah. Mungkin saya boleh kongsikan surah Al-Fatihah dengan qiraat Warsh. Imam Warsh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Jangan serik tau. Tim paling gaji seorang lagi cukup lah. Ustaz ni okey, jadi nampak kan, Quran dia ada imam-imam dia yang hebat-hebat. Imam ni dia bukan semua imam tu semua bidang dia pegang. Tak. Tasawuf ada imam-imamnya, fiqh ada imam-imamnya, Quran ada imam-imamnya, hadis ada imam-imamnya. Imam-imam hadis kan pakar dalam bilang hadis. Selesai. Jadi kita dalam akidah rukun iman ataupun akidah mazhab di Malaysia ataupun yang paling ramai di seluruh dunia ni Asy'ariyah Maturidiyah. Pakat-pakat dengarlah, pakat-pakat faham benda ni supaya bila ada ilmu, tuan-tuan perempuan ada ilmu, satu hari tuan-tuan dengar orang kata Asy'ariyah sesat, nak ikut ke ustaz tu? Tak boleh. Kalau dia menyesatkan Asy'ariyah, bermaksud ustaz itu berada dalam satu tempat yang sangat bahaya. Benda ni dah ada di Malaysia. Sudah ada di Malaysia kumpulan ini
Sudah ada di Malaysia, boleh tengok dalam Google, mereka dah tulis artikel, mereka dah berani munculkan diri. Wal'iyahzubillah. Dan selalunya mereka ni mula-mula ni, di kalangan ustaz pun ada, tak ramai lah. Mereka dilarang masuk ke tempat-tempat dia, di negeri-negeri semua dilarang masuk. Mereka menyesatkan akidah Asy'ariyah yang sifat 20 tu. Jadi itu yang saya nak ajak kita semua faham. Kita ada ilmu, kita tahu ini mazhab yang mewakili majoriti ahli sunnah wal jamaah sedunia. Kemudian seterusnya rukun ihsan diajarkan oleh para ulama sufi melalui ilmu tasawuf. Sebahagian ulama memanggilnya dengan ilmu zuhud. Boleh dulu 1000 tahun dulu dia panggil ilmu zuhud, tentang zuhud. Siapa yang paling zuhud di kalangan di sini? Thabit al-Bunani, Sayyidina Malik ibn Dinar. Ini orang yang zuhud. Siapa sahabat yang meninggal jauh di pedalaman tu, Tuan Syekh Abdul Karim? Ada satu sahabat yang jauh berdata ke Abu Dhar. Dia hijrah sebelum dia wafat. Dia hijrah dulu jauh. Dia duduk seorang diri di jauh pedalaman. Tak ingat. Ada satu orang sahabat, InsyaAllah yang tu kalau umrah tak boleh bawa birah terlalu jauh, 300 km di padang pasir. Sampai hari ni masih ada rumah dia. Sahabat yang sangat zuhud, hati dia sangat zuhud. Ilmu zuhud, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf, ini sama kesemuanya. Itu satu. Bila kedengaran ilmu tasawuf itu sesat, hati-hati dengan yang menyampaikan. Ilmu tasawuf ini digunakan pakai oleh semua ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama Islam. Ada satu kumpulan kecil hari ini pun dah wujud juga kumpulan yang sama. Mereka menyesatkan ilmu tasawuf ni. Ini yang cukup bahaya. Berkat seterusnya, soal 6. Sebagian ulama menerangkan rukun ini secara berasingan. Sebagiannya menggabungkan seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang merangkumkan perbahasan ketiga tiang agama dalam kitab tersebut. Ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf dalam Ihya Ulumuddin. Nanti kita belajar lama-lama nanti kita tahulah. Kitab Ihya ni ada tiga perbahasan. Siapa pengarang dia? Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad nama beliau. Beliau wafat pada tahun 505 Hijrah. Dia bukan ulama salaf, tapi ulama besar dunia Islam. Tuan-tuan sekalian, tengok lagi 3 baris. Mempelajari dan mengamalkan ketiga tiang agama ini adalah wajib. Jika runtuh salah satu tiang, maka robohlah agamanya. Tiga ilmu inilah yang ulama sebut sebagai ilmu fardu ain. Yang ni kita disebut ni ngaji fardu ain. Dulu belajar fardu ain habis dah. Apa dia belajar fardu ain tu apa? Fiqh, tauhid, tasawuf. Fardu ain bermaksud wajib ke atas tiap-tiap orang Islam, semua orang. Dia merdeka, dia hamba, dia kaya, dia miskin, dia terkenal, dia tak terkenal, dia sultan, dia rakyat biasa, wajib belajar ilmu fardu ain. Ambil mana ilmu fardu ain ni? Ni hadis ni. Daripada sini ulama ambil ilmu fardu ain daripada hadis ni. Seterusnya, memahami ikatan antara ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Berkait tak fiqh dan tasawuf ni? Jawapannya sangat berkait tinggi. Kalau orang itu ada fiqh saja, dia tak ada tasawuf, dia tak ada tauhid, maka huru-hara pegangannya, bahaya. Kita tengok contoh yang saya buat di sini. Barang siapa mendalami fiqh tanpa ilmu tasawuf, tanpa ilmu menyuci hati, ilmu akhlak, ilmu adab, fiqh dalam, maka dia dikhawatiri jatuh fasik. Dan barang siapa mengamalkan tasawuf tanpa ilmu fiqh, maka dia dikhawatiri jatuh zindiq. Kata Rufqi itu Rufqaf, zindiq. Yang ini bukan hadis, yang ini adalah
perkataan ulama. Semua tengok di atas tu saya baca man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, sukun fa tu kali sukun faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, ha tu kali sukun faqad tazandaqa. Tazandaqa. Jadi tiga ilmu ni berkait, dia mesti belajar tiga-tiga. Mesti belajar tiga-tiga. Kemudian tuan-tuan tengok muka surat 7. Muka surat 7. Berkat di tengah Al-Imam Al-Malibari dalam I'anatul Talibin. Tak apa ni macam-macam ni bahasa Arab. Tak apa, mudah ni nak gaji. I'anatul Talibin, kitab fiqh, menegaskan bahawa Imam Malibari dalam kitab I'anatul Talibin, hakikat tasawuf tanpa syariat iaitu fiqh batal. Apa maksud batal? Belajar tasawuf tanpa fiqh itu batal. Belajar tasawuf tanpa fiqh. Fiqh tak belajar. Dia suka zikir. Dia hana-hana. Dia majlis burda, yang tu saja dia suka. Dia minat tiap-tiap minggu jadi majlis lawat, bagus. Tapi kalau tak ada fiqh, kata para ulama, sejak ribuan tahun yang dulu, tasawuf tanpa fiqh batal, iaitu tidak diterima, dan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Tinggi sikit yang tu, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, tasawuf tanpa fiqh batal. Apabila diseru kepadanya supaya solat, kemudian dia berjawab tujuan solat ialah untuk ingat Allah, maka solat sudah tidak wajib ke atas aku kerana aku sentiasa ingat Allah setiap nafasku. Dia kata dia zikir tu. Dia zikir kan. Sebab tu ada berpuluh-puluh ajaran sesat yang zikir saja jadi ahli. Semayang tak, puasa tak. Nampak? Bila tasawuf, bersih hati, titik berat tentang akhlak, tanpa syariat, tanpa fiqh halal haram, mesti sesat. Dia akan sesat. Hati-hati. Sebab tu tiga-tiganya ada kaitan. Satu, orang seperti ini tertipu dengan amalannya sehingga menafikan kewajiban solat. Hal ini menyebabkan dia jatuh kufur tanpa disedari. 2-3 hari lepas, viral pula yang kumpulan sihat. Sihat. Kan ni? Sihat ke sihat? Kalau masalah sihat ni, lesbian. Kumpulan sihat, dia apa tujuan dia mengaku keluar remaja tu 45 orang, dia mengaku bahawa Nabi Muhammad tu Allah tu Nabi Muhammad. Maklumat tu maklumat yang begitu asas, tanpa segan silu, tunjuk muka 45 orang, tunjuk dan bercakap, ini pegangan kami. Siap pemain dalil. Dia atom tau, cakap saya tengok dia atom. Tak lihat 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu bila dia buat live tu, ikut turutan 1, 2. Dalilnya ialah, kita boleh sambung dalil kedua. Dalilnya memang apa lah. Dia baca ada, tapi tak betul dia punya istibat lah. Jadi yang tu tasawuf pun tak ada, fiqh pun tak ada, tauhid pun tak ada. So tiga-tiga tak ada. Dia main dengan rokok di mulut apa semua, kita pun tak tahu ajaran. Kan kalau dia pegang satu tu boleh gagah jugalah. Ni tiga-tiga dia tak pegang. Orang Alhamdulillah, benda tu sangat menakutkan kita, dan itulah yang berlaku dalam masyarakat kita sampai hari. Maka berhati-hatilah dengan akidah anak-anak, dengan fiqh anak-anak kita, dan tasawuf anak-anak kita. Contoh yang kedua, fiqh tanpa tasawuf adalah sia-sia. Ini ulama sebut, fiqh tanpa tasawuf adalah sia-sia. Yang hanya fiqh, tasawuf tak mau. Fikir lebih-lebih dia tak mau. Kalau dengan fiqh, dengan usul, dengan maqasid syariah,
Tasawuf tak mau langsung. Puasa sunat tak pernah, tak mau langsung tasawuf. Apabila seseorang yang mau bersetubuh dengan isteri pada waktu siang bulan Ramadan, lalu dia berbuka puasa terlebih dahulu, kemudian bersetubuh, makan dulu, makan betul ya? Makan dulu, makan nasi apa dulu, baru bersetubuh. Oleh itu dia tidak kena hukum kafarah puasa 2 bulan betul-betul. Dia reti fiqh, maka dia nak berjima dengan isterinya pada siang Ramadan, dia pergi makan dulu. Bila dia makan, batallah puasanya. Sekali dia berjima, dia tidak membatalkan puasa dengan jima. Kalau dengan jima, maka dia kena kafarah 2 bulan betul-betul. Maka dia guna fiqh ada itu untuk mengelak daripada hukum Allah. Sebab apa? Tak ada tasawuf. Bahaya, tak ada tasawuf. Kemudian para alim ulama terdahulu tak pernah mengasingkan ilmu 3 serangkai, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, berpaksikan hadis Jibril itu. Oleh yang demikian, para alim ulama khususnya pengajian pondok amat menerangkan kewajiban setiap muslim mempelajari 3 ilmu tersebut bagi memenuhi fardu ain. Keluar fardu ain. Balik lagi boleh baca lah sampai surah 8 ya. Bagi isteri dan anak. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Keseluruhan ulama dunia bersepakat dengan kalam berikut: man iktafa bil kalam min al ilmi dun az-zuhd wal fiqh tazakkaqa. Ini pun sama macam tadi juga saya nak baca dalam sama yang tadi lah, siapa yang fiqh tinggal tasawuf tinggal fiqh dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk malam ni, tuan-tuan boleh tengok gambar rajah pada surat 10. Kesimpulannya, daripada hadis Jibril, para ulama merumuskan 3 ilmu yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain. Setiap ilmu ada tempat rujukannya seperti berikut. Tengok gambar rajah di bawah, hadis Jibril. Belah kiri sekali Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Islam itu menterjemahkan ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, start daripada situ, rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji. Yang itulah yang kita belajar selama ni. Ilmu fiqh terkenal 4 mazhab di bawah tu, tak payah sebutlah. Kemudian iman yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi menterjemahkan ilmu akidah. Ilmu akidah, 2 pengasas besar adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin malam ni boleh dengar. Boleh lah nak buat nama anak Abu Mansur. Tobat tak boleh, Abu pun. Lepas nak model-model ni Abu Hasan Al-Ash'ari, besar ni, imam yang hebat lah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni seorang imam yang sangat hebat kan? Memperjuangkan akidah umat Islam. Dia yang lawan zaman tu, berdebat dan sebagainya, menyelamatkan akidah umat Islam pada zaman itu. Kemudian ihsan diterjemahkan kepada ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu adab dan sebagainya. 2 orang tokoh besar dalam ilmu tasawuf Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekat tu saja. 10 muka surat hak jadilah. Nasib tak ada lima saya bagi. InsyaAllah kita akan sambung nanti muka surat 11. Dia bahas tentang mazhab. Tentu akan tengok nanti ulama di kalangan sahabat. Adakah semua sahabat itu mufti dan alim? Tidak. Kenapa mazhab 4 sahaja? Dan kita berkenalan orang yang mengaji betul kan? Sebab setahun dah saya tak guna kitab apa-apa. Kita usrah kan cakap umum macam tu. Ini dah mula berkitab lah. Main usrah kita insyaAllah kitab ni kami jaga apa? Rasa buat lapik-lapik baru tolong jaga lah, pakat-pakat jaga bulan depan insyaAllah. Jadi
sekadar itu malam ini. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, kepada usaha kita, Presiden Umum khususnya sudi jadikan tempat untuk usaha kita. Dua kita dapatkan Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaikan salam syarat jemaah buat yang nak tertandas dahulu berwuduk di belakang sebalik titik sebelah kanan saya ini ada tempat wuduk. Di belakang sebalik titik di belakang tersebut boleh ada tandas dan tempat wuduk juga. Dan di tangga luar ni ke bawah ada tandas ini. Di dalam boleh tandas. Kami pun tak